Nampak ya? Saya punya skrin ni nampak ya? Nampak William. Nampak ya? Okay. So insyaAllah sejam ni, dalam masa sejam ni kita akan bincangkan soalan yang saya dah sharekan semalam, latihan tu. Lepas tu nanti saya akan bagi kamu rehat dalam setengah jam ataupun 45 minit. Lepas tu saya nak you all jawab soalan trial PSPM lah ya. 2 jam tu tahu, tapi yang tu kena hantar ya. Saya nak tengok you all punya performance lah ya. Alright, so mari kita tengok soalan semalam tu. Name the following compound in IUPAC name. Okay, so kita tengok. Ini adalah alkane lah ya. So kita cari parent. Inilah parent dia ya. This is the parent ya. Okay, ni carbon 1, carbon 2, carbon 3 lah ya. Kenapa saya bermula daripada sini? Sebab kita nak berikan number yang kecil untuk dia punya subsequent. So at carbon 3 ada carbon 1, 2 carbon. Substituent yang ada 2 carbon we call it as ethyl. So that the name, yang ni parent dia ada berapa carbon? 4, 5, 6, 7. So nama dia ini adalah kita ada 3 ethyl. Okay, heptane. Boleh ha? Ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa masalah ke? Boleh. Boleh ha? Alright, the name is 3-ethyl heptane lah ya. Alright, next. Kita tengok. Draw the structure. Saya laju je tau ya. Kalau kamu ada masalah beritahu tau, jangan diam-diam ya. Okay. So ini kita ada dia dah bagikan nama and then you have to draw the structure. Then kita tengok dulu dia punya parent. Parent ni pun heptane juga. So ada 7 carbon. 3, 4, 5, 6, 7. At carbon 2 and 4. Carbon 2 and 4 ada methyl. At carbon 3 kita ada ethyl. Ethyl 2 carbon lah ya. Ada lagi tak substituent? Tak ada dah. Okay, so kita dah penuhkan lah dia punya carbon, dia punya hydrogen. So make sure carbon ada 4 bonding. So dekat sini carbon ni baru hanya ada 1 bonding, then we have to put 3 hydrogen lah. Carbon ni ada 2 bonding dah dengan carbon bersebelahan. Jadi untuk membentuk 4 bonding dia kena perlukan 2 hydrogen. Yang ni pun sama, 2 hydrogen. Carbon ni ada 3 bonding dengan carbon dia punya surrounding carbon tu, carbon surrounding dia. So ada 1 H kat sini. So sini ada 3 H. Here we have 1 H. Here we have 1 H. Here we have 3 H. Kat sini ada 3 H. Here we have 2 H. Here we have 3 H. Okay, this is the structure of 3-ethyl, 3-ethyl. Ni carbon 3 lah. 2,4-dimethyl heptane. Ya. Alright, next. Seterusnya. Mari kita lihat. Arrange the compound below according to ascending order of boiling point. So ini kita tengok struktur dia macam ni. Ya. 2,2-dimethyl. 2,2-dimethyl butane. Manakala yang ini kita ada 2-methyl butane. Maksudnya yang ni kalau if we calculate the number of carbon, dia ada 6 carbon kat sini. Yang ni ada 5 carbon. So apakah faktor yang mempengaruhi kedua-duanya? Perbezaan yang kita boleh nampak ialah molar, dari segi molar mass lah. Because this one we have 6 carbon, here we have 5 carbon lah. Ya. So kalau kita tengok di sini, compound ni katalah saya labelkan A, ini B. Ya. A mempunyai molar mass yang lebih besar compare dan B lah. Ya. Jadi kalau molar mass besar, okay, so kita mula mengayat lah. A has bigger molar mass. Okay, so if A has bigger molar mass, then A has bigger surface
area. So kalau dia ada bigger surface area, then dia punya jadi A has stronger van der Waals force. Okay. Jadi kalau A ada stronger van der Waals force, apa kita boleh katakan ialah A, okay, has higher boiling point lah. Ni this is the point that you have to mention in your answer lah, sebab dia nak faktor tentang boiling point. Explain, dia minta kamu explain your answer. Point inilah, A has bigger molar mass, A has bigger surface area. Ni semua dan B lah ya. A has stronger van der Waals force, thus A has higher boiling point lah. So ini masukkan dalam kamu punya jawapan. Tapi tak tahu point mana yang akan diberikan markah. Okay, kita berikan mereka jawapan yang complete so that they choose which one dia all nak berikan markah lah. Tapi kat sini kalau according to this, dia hanya ada tiga markah sajalah ya. So tak tahu lah mana satu dia nak bagi. So kita tuliskan apa-apa maklumat yang berkaitan sajalah ya. Macam tu. Okay, that is for C. Okay. Okay. Kemudian kita ada D. Methane react with chlorine in the presence of light to produce chloromethane, and hydrogen chloride. Saya buat laju je tahu ya, kalau kamu macam tak berapa nak faham, interrupt saya tahu ya. Okey, kita ada methane. Okay. Kita ada methane. This is the methane lah. This is methane. Okey, dia kata dia react dengan Cl2 dalam UV, ya. Okay, produce chloromethane. That means one of the H in the methane is replaced by the Cl and also produce HCl. Macam tu lah. Ni ayat dia tadi kan cakap macam tu. Alright. Name the type of reaction. Type of reaction kita tahu bahawa ini adalah alkane. Dia nak balasnya berlaku hanya satu saja. Kita ada free radical substitution. Sebab chlorine tadi gantikan hydrogen dengan H lah. Ya, so kita ada jenis dia adalah substitution. Apa yang digantikan adalah free radical. Ya. Draw the mechanism for reaction. Ingat balik, dalam free radical substitution reaction, kita ada 3 mekanism. Ya? 3 step mechanism tu lah. 3 step mechanism. Okey, cuba tengok step yang pertama. Step pertama, kita namakan sebagai initiation step. Okey, dalam initiation step ini ialah berlakunya pemutusan secara homolytic of the chlorine menggunakan yang diputuskan oleh UV lah, ya. Jadi bonding ini akan putus, ya. Jadi kena tunjukkan movement of the electron. So single headed arrow, maksudnya kalau arrow biasa kita ada dua ni kan, atas bawah kan. Tapi kat sini sebab satu elektron ni, ya, dia akan satu elektron ni move kepada Cl ni. Satu elektron yang ini satu elektron lagi kan, move to this Cl. Jadi satu elektron move tu kita simbolkan dengan separuh ni, half headed arrow. Yang ni kita ada fully headed arrow kan. Ni fully headed arrow. So ini wajib ke kita tulis? Ya, wajib. Ini sangat wajib sebab itu kita ada mekanisme. So tunjukkan movement elektron ni pergi kat Cl ni. Elektron ni pergi dekat Cl ni. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat elektron yang ada satu elektron yang unpaired lah, ya, tak berpasangan.
Ini menghasilkan what we call as free radical. So ingat baliklah apa yang kita dah belajar sebelum ni ya. Alright. So kalau kita tengok di sini akan menghasilkan dua free radical of chlorine. Okey, kita tahu bahawa free radical ni satu spesies yang sangatlah radical means sangat aktif lah ya. Dia sangat radical. When we say someone that is so radical, that mean that person is so daring, is so brave ya. Jadi dia sangat aktif lah. Same goes to free radical ya, chlorine ni. So apa yang berlaku? Mana saya punya pad Okay. So apa yang berlaku seterusnya? Kita ada propagation step. So disebabkan free radical itu sangat aktif, dia akan attack hidrokarbon yang ada di dalam campuran lah ya. So apa yang berlaku ialah free radical ini nanti dia akan attack hidrogen ni. So dia akan attack lah, dia goda si hidrogen ni, okay, untuk make a bonding dengan dia lah. So hidrogen ni pun bawa lah elektron kan. Dia akan bawa keluar elektron dia untuk make a bond with the HCl, with the Cl. Ya. Okay, apa jadi pada elektron ni akan pergi kepada karbon lah. Ini proses curang lah ni kan. Proses curang tak boleh buat kat rumah kan. So dia kena keluar lah, bawa elektron tu keluar lah. So apa berlaku ialah akan terhasilnya free radical of hydrocarbon. Free radical of hydrocarbon dan dapat HCl. So ini berlaku dalam propagation step. Dalam propagation step ada dua reaction. Satu, penghasilan free radical of hydrocarbon, yang ni. Okey, satu lagi penghasilan free radical of chlorine juga ya. Sebab tak semua dalam initiation step tadi chlorine itu undergo homolytic cleavage to produce free radical of chlorine. Free radical of chlorine juga terhasil di dalam propagation. Free radical of chlorine juga terhasil dalam propagation step. So kita ambil balik free radical ini. So kita ada ni radical. Okay, plus dengan chlorine yang belum undergo homolytic cleavage. So ini akan make a bond with carbon lah. Okay, yang ni kan elektron ni elektron lah kan. So ini pergi ke sini lah. Okay, semuanya adalah half headed arrow. Okay, so akan menghasilkan inilah ya, Cl plus dengan so dalam propagation step saya nak remind kamu akan dapat free radical of hydrocarbon dan juga free radical of chlorine. Free radical of halogen lah. So kalau kamu diberikan bromine ataupun kamu diberikan chlorine, tunjukkan dalam propagation step tu kamu dapat free radical of halogen dan juga free radical of hydrocarbon lah. Sorry, ini hydrocarbon, bukan Cl. Free radical of hydrocarbon. Ya. Dalam propagation step, ingat, kalau tak tahu apa nak tulis dalam propagation step, kena ingat pertamanya you have to get the free radical of hydrocarbon. Yang keduanya, step keduanya kamu mesti dapatkan free radical of halogen. Macam mana pun you have to think benda tu. Ya, macam mana cara saya nak dapatkan benda tu. Sebab dalam propagation step itulah yang kamu kena tunjukkan. Boleh Alright, kemudian kita ada kita ada step yang ketiga, that is the termination step. Termination step ni ada 3. Okay. Termination step maksudnya kita nak terminatekan
free radical tersebut lah. So ambil balik free radical yang kita dapat dalam propagation step. Okay, kita ada free radical of hydrocarbon ni. Okay, kita ada 3 kan. So dia boleh bertemu kembali dengan free radical of hydrocarbon yang lain. Sebab dia bukan satu dalam tu, dia banyak beribu-ribu berjuta-juta. Okay, so apa yang berlaku ialah nanti mereka ini akan membentuk bonding lah. So kita akan dapat okay, dia bentuk bonding. Inilah. Ni kalau tak ingat, tak faham, kita usah balik ya. Okay, ni satu. Kemudian yang kedua, kita jumpakan free radical of chlorine dan free radical of hydrocarbon. Okay, so apa kita akan dapat ialah, kita akan dapat Cl. Okay, sekarang kita ada free radical hydrocarbon dengan hydrocarbon jumpa. Kan? Yang ini halogen, free radical of halogen dan free radical of hydrocarbon jumpa, dapatlah. Lepas tu boleh juga halogen, radical of halogen jumpa dengan free radical of halogen, dapat Cl2 balik. So ini kita ada dalam termination step. Step yang ketiga lah. So dalam initiation step 1 ada satu equation. Dalam propagation step ada dua equation. Dalam termination step ada 3 step lah. Kena ingat ni, bukan kena ingat ni. Ini kena faham konsep. Ya. Yeah? You have to understand the concept lah. Ya. Yeah? Alright. So habis dengan mechanism. Now we proceed to soalan yang kedua. Nanti kita akan ada soalan by topical tau. Dia more to topical lah. Ya. Kita ada soalan alkane. Kita ada soalan alkene, introduction. Nanti saya akan bagilah ya. Dia punya perincian markah untuk setiap satu topik. Ya. Alright. Okay, mari kita lihat name the alkane below. Okay, yang ni mungkin dia tulis terlalu condense. So kita boleh expandkan sikit yang ni substituent kan. Ni carbon 1, ni carbon 2 kan. Okay, carbon 1, itu carbon 2. Dekat carbon 2 ni ada CH3. Sebab tu dia letak dalam bracket tu. Lepas tu dekat ni carbon 3. Carbon 3 ada double bond kan. Ni carbon 3 lah. Okay, ni carbon 4. So, ni carbon 4. Carbon 2, carbon 1. Okay, selepas carbon 4 ni ada how many carbon lagi tu? Okay, so okay, kita ada lepas carbon 4 ada CH2 tu ada 4 kali. Okay, 1, 2, 3, 4. Lepas tu kat hujung ni ada CH3. Okay, jadi ini parent dia 5, 6, 7, 8, 9. Okay, pada carbon 3 ada double bond. Maksudnya parent dia adalah trinonin. Dekat carbon 2 ada methyl. So that the name, name dia akan jadi 2-methyl-3-nonin. 3 ni menunjukkan the position of the double bond. 2 shows the position of subsequent. That is the methyl lah. Ya. So ini nama dia. Okay, next kita ada. Okay. Sekarang kita cari parent. Parent kalau kita tengok ini carbon 1, kalau ini carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Ini sebenarnya kat atas ni mana ni? Ni kat sini. CH3 ya. Okay, yang ni pun sama. Ini CH3 kat sini. Okay, kalau ini 5. Okay, kita cari lagi. Ada tak lagi yang panjang? 1, 2, 3, 4, 5 juga.
Ada dua carbon yang panjang kat sini. So which one is the parent? Tengok. Kalau kita ambil ini sebagai parent, berapakah bilangan substituent dia? Bilangan substituent dia 1, 2. Tetapi kalau kita ambil ini sebagai parent, yang biru tu sebagai parent, berapakah substituent dia? Substituent dia adalah 1, 2, 3. 3 substituent dia kalau kita ambil biru sebagai parent. Makanya untuk menjadi parent dia mestilah banyak substituent. Nak jadi parent kena ramai anak tau. Macam tu lah. Bukanlah. Kan. Oops. Kan. So yang mana tadi parent dia? Parent dia adalah yang inilah. Sebab dia akan menghasilkan banyak. Allah. Set now. Lari lah. Lari lah semua ni. Tak nak ni. Okay. So sekarang kalau kita tengok, maksudnya sekarang dia punya parent adalah yang inilah. Kan? Parent adalah yang ini. So kalau parent dia yang ini, okay. So maksudnya sekarang kalau kita tengok dia punya substituent ini dan yang inilah. Ya. Okay. So numbering carbon kita mesti bermula daripada carbon inilah sebab dia memberikan numbering yang rendah untuk double bond. Ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5 lah. Okay, dekat carbon 2 ada methyl, carbon 3 ada methyl, carbon 4 ada methyl. That means the name of the compound adalah 2, 3, 4. Trimethyl. 5 carbon, 5 carbon parent, double bond, pentene. 1 pentene pun boleh ataupun pentene saja pun boleh diterima. Alright. So this is the name for compound. Number 2. Yeah. Okay. So sekarang kita tengok B pula. Given the structure below, diberikan structure ini, dia lakukan proses dehydration. Maksudnya alkohol undergo dehydration dapat alkene. So dia boleh buang H dekat sini, buang H dekat sini. Maksudnya boleh bentuk double bond dekat sini ataupun double bond dekat sini lah. So that the compound, okay, boleh form double bond dekat sini. Okay. Ataupun boleh form double bond dekat sini lah. Ya. Okay, so kita ada double bond di sini. So ini adalah minor sebab dia double bond dia surrounded by less number of alkyl group. Ni double bond dia dikelilingi oleh banyak alkyl group. 1, 2, 3 kan. Yang ni 1 je. Ya, jadi major product adalah yang inilah. Ya. Alright.
Structure A can undergo dehydration to produce B and C. Write the suitable reagent used to convert structure A and B. Okay. So dia punya reagent adalah concentrated H2SO4. Heating. Ni kena ada. Kena letakkan concentrated H2SO4. Wajib. Ya. Ataupun you can also use concentrated H3PO4 and then heating juga. Ya, ini adalah dehydration reagent lah. Ya. Okay, so dapat B dan C lah. Ya. Write the structure of B and C. Dah tulis dah. Name the product B and C according to IUPAC system. Kalau yang ini apakah nama dia? So mari kita tengok. Parentnya adalah yang ini. This is the parent lah. This is the parent. Okay. Parent dia sekarang adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon. Ya. 2 pentene parent dia. Jadi pada carbon 3 and carbon 4 ada methyl. So that B tu nama dia adalah 3,4-dimethyl 2-pentene. 3,4-dimethyl pentene lah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pada carbon 2, pada carbon 1, carbon 2 ada double bond lah. 2 pentene. Yang ini pula sama juga. Ni parent dia. Pentene juga pada carbon 1, 2, 3. Sama juga. Dia ada 3,4-dimethyl. Dimethyl 1 pentene. Nak letak 1 pun boleh ataupun nak letak 1 pentene. Macam ni pun boleh. Or letak 3,4-dimethyl pentene. Satu ni dia optional. Ya. Okay. Name the rule used to determine the major product. Kita ada side Z. Side Z rule. Rule yang kita belajar dalam second sem ni 2 saja. Satu kita ada side Z rule. Satu lagi kita ada Markov. Markov Nikov. Kalau kamu tak ingat juga, kamu gendamlah nota kamu tu. Minum air dia. Taklah saja melawak je. Jangan marah. Alright. So, tengok C pula. Structure X undergoes addition reaction with HCl. Ini undergoes addition reaction with HCl. Right. So, dalam ni kita ada ikut Markov-Nikov rule. Cl will go to carbon that contain less number of hydrogen. Carbon yang ni lah. Ya. Manakala hidrogen ni pergi kepada carbon yang ada banyak hidrogen lah. Tapi ni tak nampak. Ya. Dekat sini carbon yang ini no hydrogen. Dia tak ada hydrogen. Carbon dekat sini ada 1 hydrogen lah. Dia ada 1 hydrogen. Yeah. Alright. Name the structure X and Y. Okay. Structure X ini apa nama dia? Parent dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Parent dia adalah 2-hexene. Pada carbon 2, carbon 3, carbon 4. Okay. Carbon 2, carbon 4 ada methyl. Jadi apakah nama untuk X? Kita ada 2, 4, 4, trimethyl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 hexene. Yang ni pula. Yang ni kita kira bilangan dia. Ni CH3 kat sini. Ni 1, 2, 3. Ni carbon 1, carbon 2, carbon 3. Kenapa kita tak kira daripada belah sini? Sebab ini untuk memberikan number yang rendah untuk double bond. Kenapa tak kira daripada belah sini? Ini untuk memberikan number yang rendah untuk substituent. Kenapa tak kira daripada belah sini 1, 2, 3? Sebab ini kita utamakan double bond untuk dapat number yang rendah lah. Ya. So at carbon 3 ada methyl. For 5 ada methyl juga. Ya. So apakah nama dia? So kita ada 3, 3, 5. Trimethyl. Trimethyl 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane. A, B, E. Ya? Okay, write the complete equation of X with HCl. Dia suruh kamu berikan produknya lah tu ya. Okay, saya tuliskan dekat bawah ni lah ya. So kita ada CH3 okay. Double bond. Okay, 2, 3. CH3. Nak balaskan dengan HCl. Okay. Dapat CH3. Double bond ni hilang tau. Dah double bond ni tak ada dah. So dekat carbon yang ni, carbon ni akan masuk Cl. Yeah. Okay, dekat carbon ni ada satu H kan. Masuk H, terima H lagi lah. So, kita dapat ni lah. Ya. Name the major product produce. Write the complete equation. Name the major product. Dia bukan major lah sebenarnya. Dia memang ini yang kita dapat lah. Ni namakah produk yang terhasil ini. Produk yang terhasil ini, apakah nama dia? Kita start calculate daripada belah sini lah. Sebab ini akan memberikan numbering substituent pada start dengan 2, 2. Kalau kita start daripada belah sini 1, 2, 3, 3, 3 kan. So ni 2, 2 lah ya. So nama dia adalah 2-chloro. Okay. Pada carbon 2, 4, 5, 2, 3, 4 kan. 2, 4, 4. Trimethyl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane. This is the name of product yang kita produce lah. Ya. Ni. Name the major product. Okay, name the rule used to determine the major product. Ini kita ada Markov rule. Ya, Markov-Nikov rule. Boleh ha? Okay ke? Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Saya laju je bawa kamu ya. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Anything? Okay. Seterusnya, mari kita tengok. Suggest one alcohol can be used to produce X. Ya, untuk dapatkan X ni. So, okay. Sebab kita nak dapatkan double bond dekat sini kan. So, kita boleh letak lah CH3. Okay. CH3. Letak OH kat sini lah. Ni. So, ini alkohol yang kita boleh suggest lah. Nanti dia boleh buang kat sini lah. Ya? Untuk dapat double bond kat kawasan sini. Okay, this is the alcohol yang kita boleh gunakan untuk one of the alcohol yang boleh digunakan untuk mendapatkan X. Ya? Give one test to distinguish X. Ni X adalah alkene. Ni alkane. Ya. Kita boleh menggunakan sama ada Bayer
Bayer ataupun bromine test lah. Bayer ataupun bromine test lah. Ya. Okay. So macam mana kita nak menjawab soalan ini? Macam mana kita nak jawab soalan ni? Oh, masa dah nak habis kan? Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Okay. So, tadi kita ada CH3. So kita nak bezakan di antara X, ini X, ini Y lah. Ya. Ada CH3, CH. Okay, either you can use Bayer ataupun you also can use bromine lah. Macam biasa. Apa buat? Contohnya saya katalah saya menggunakan bromine lah. Katalah saya gunakan bromine. Br2 UV lah. Dalam UV ya. Dalam in the dark. Sorry, kalau menggunakan bromine dia mesti dalam gelap lah. Kalau dalam UV semuanya ada tindak balas. Ya. Okay, in the dark. Ya. Letakkan dia di dalam gelap lah. Plus dengan Br2 in the dark lah. Yang ini apa yang berlaku kita akan dapat CH3. Br masuk sini. Yes. Br masuk sini. So apa yang berlaku ialah reddish brown color of bromine turns colorless. Yang ni no reaction ataupun tulis no observable change. Ya. Yang ni reddish brown color of bromine remain unchanged, tak berubah. So ini jawapan yang kita kena ada lah dalam tu ya. Okey, nyatakan kamu menggunakan bromine, you use the bromine test. Test yang digunakan adalah bromine test lah. Nyatakan dulu test dia. Berikan equation and berikan observation. Ya. Okey, Bayer pun boleh pakai, tak ada masalah. Yang tu dapat reddish brown, yang tu dapat brown precipitate. Boleh lah. Boleh pakai sama ada you can use the Bayer ataupun boleh pakai Bayer ataupun bromine lah. Ya. Itulah. Ya. Okey, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Tak ada. Okay. Seterusnya kita tengok name the following compound in IUPAC. So ini kita ada 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon. 3 karbon maksudnya dia propanol. OH pada karbon kedua. That means the molecule is 2 propanol. Molekul ini OH dia pada cyclo. Parent dia adalah yang inilah. Maksudnya parent dia adalah cyclopropanol. Ada substituent metil. So, nama dia adalah 1-methyl cyclo. Ada 3 karbon kan? 1, 2, 3. Cyclopropanol.
Dia nama dia lah. Compound X, the major and the minor product obtained from dehydration of alcohol V. With, oh ni sama je guna konsep yang sama. Okay. Gunakan konsep dehydration juga. Tak apalah, dia jawab ada soalan. Ya. Okay. So kita ada CH3, CH2, CH, OH. Lepas tu ni kenapa ada dua sini ni? Ni ada 1, 2, 3, 4 bonding. 5 bonding carbon ni ada ya. Carbon ni ada 5 bonding sebab dia ada H. Kat sini tak ada H ya, buang H ni. Sebab ini CH3 yang ni, ini satu. Yang kedua. H ni buang ya, H ni buang lah. Okay. So boleh buang H dengan OH kat sini, H dengan OH kat sini. So kita akan dapat dua produk lah. CH3, CH double bond, CH3, CH3. Dan satu lagi dekat hujung. Plus dengan CH3, CH2, C double bond, CH2, CH3. Dapat ni lah. Ya. This is the minor. This is the major lah. Okay, alkohol ni tindak balaskan dengan concentrated H2SO4. Panaskan, dapat major product dengan minor product lah. Terus structure formula and IUPAC name of X. X adalah major. Major lah. So ini kita ada nama dia adalah 2-methyl 2-butin. Yang ini nama dia adalah 2-methyl 1-butin. Right, the equation dah. Okay, alkohol ni tambahkan dengan concentrated H2SO4, panaskan, dapat X dan Y. Okay. State the rule. Ini kita ada side Z rule lah. Soalan ni lebih kurang sama kan. Okay, based on the following reaction scheme, kita ada ini primary alcohol. Ini kita ada primary alcohol, carbon 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia punya structure dia kalau saya lukiskan sebenarnya structure dia macam ni. Okay, CH3, CH2, 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 CH2OH. Ni propanol lah. Okay, tindak balas dengan K2Cr2O7. Dapat carboxylic acid G lah. So you can get CH3 propanol produce propanoic acid. Okay. Alkohol tindak balas dengan carboxylic acid menghasilkan ester. So kita akan dapat CH3, CH2, 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 O sambungkan dengan inilah C double bond O, CH3. Dapat ester ni lah, ester J. Okay, ni G. Okay, tindak balaskan dengan logam akan buang H, ini jadi negatif dekat O. So CH3, CH2, 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 O minus dengan K. Okay, dapat satu lah. That is the H lah, molekul H. Okay. Terus ada G, G, H, and J lah. Dah okey lah. Itulah. Ini kena hafal reaction lah. Give one other element that can replace the K. Yang ni sebarang metal lah. Metal daripada group 1 and group 2. Contohnya group 1 Na, Rb, macam tu kan. Dia nak satu je. Kamu ambil satu je kan. Ada elemen that replace K adalah contohnya kita ada magnesium, kalsium. Ambil satu je. Tak banyak-banyak. Dia bukan nak 4 markah. Satu je. Letakkan satu je. Name the reaction of formation of J tadi apa? J tadi
Nak dapat J. Nak dapat J dapat ester. Maksudnya dia punya name direction itu adalah ini kita ada esterification. Esterification lah. Ya. Okay. Biasa soalan nombor 3. Okay. Teruskan ya? Boleh Boleh teruskan ya? Satu soalan lagi. Okay, kita ada aldehyde. CH3, yang ni kita ada CH2, ni kita ada CH2, betul ni kita ada C double bond OH. Okay, nak balaskan dengan apa dapat germinal diol? Nak balaskan dengan H2O, H+. Ni. Nak balaskan dengan air. Okay, tambahkan dengan HOH. Jadi H akan pergi kepada O, OH ni pergi kepada C. So apa kita akan dapat ialah CH3, CH2, CH2, C, OH, OH. Tak, H lah. Ya? Okay. Seterusnya, tambah I dapat carboxylic acid. Ini adalah oxidizing agent lah, strong oxidizing agent. Oxidizing agent lah. Strong, mild oxidizing agent pun boleh. Tukarkan aldehyde kepada carboxylic acid. Ya, ini adalah strong oxidizing agent ataupun mild oxidizing agent. Mana satu boleh. Ya. Okey, kita nak balaskan dengan HCN. Okey, apa kita akan dapat? CH3, CH2, CH2, COH. CN masuk. Ni S. Kemudian untuk mendapatkan aldehyde menggunakan PCC mestilah T sejenis alkohol, kan? PCC ni adalah mild oxidizing agent that change the alcohol menjadi aldehyde. So alkohol ni kita gunakan yang ni lah. 1, 2, 3, 4. CH2 OH. This is the alcohol lah. Okay lah, complete lah kita punya jawapan tu. Okay. Based on the reaction scheme, suggest the structure of S and T. Mana S dengan T tadi? S, T. Lepas tu, give the IUPAC name of T. T ni adalah T adalah 1-butanol. Classify class of T, primary alcohol. Specify reagent 1. Reagent 1 ni, kamu ambil lah mana-mana satu strong oxidizing agent. Specify dia, you can use the KMNO4H+ heating. Ataupun boleh pakai dichromate juga, ya, ataupun boleh pakai PCC juga. Okay, yang kedua adalah H2O. Yang kedua, reagent dia adalah H2O, H+. Yang satu ni adalah KMNO4, H+, E. This is how you write your answer lah. Kalau dia minta kamu tuliskan macam tu. Ya? 1 dot, letakkan KMNO4, H+, E. 2 dot, H2O, H+. Letak comma lah. Ya? Alright. Seterusnya, suggest an alkene which can be used to prepare to butanon. So kita ada butanon. Ini soalan ni biasanya soalan yang susah. Ya. Ni kamu memang kena perlu betul-betul fikir. Ya. Okey, kita nak dapatkan butanon. Butanon boleh disediakan daripada oxidation of alcohol. Kan? So alkohol campurkan dengan oxidizing agent, contohnya KMNO4, H+, heat, dapat butanon. Okay, how to get alcohol from alkene? Mestilah kita kena ambil alkene yang sama lah juga, bilangan karbon dia. Ni. So
Macam mana nak tukarkan daripada alkin kepada alkohol? Tambahkan dengan H2O acidic water. Tambahkan kepada alkin, dapat alkohol. Daripada alkohol boleh tukarkan kepada butanol. Ini soalan synthetic root. Soalan ni biasanya soalan yang susah. Dia mencabar minda sedikit. Ya. Tapi sikit je lah. Kan banyak sangat. Ya. So, dapatlah. Dia kata dalam two-step ration. Two-step tu maksudnya ini pergi ke sini satu step. Ini pergi ke sini satu step lah. Dalam 2-step ration lah. Ya. So, that is B. Ya. That is B lah. Ya. Okay. Terusnya. Okay. Show how the following compound can be synthesized. Ya. 2-methylpropanol from 2-methyl-1-pentanol. Ni senang je kan? So kita ada 2-methyl-1-pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada OH kat sini. Pada karbon kedua ada metil. So nak dapatkan 2-methylpentanol, ni lah. So apa buat yang ni? Tambahkan dengan PCC sajalah. PCC dalam dichloromethane. Dapatlah ni oxidation. Menggunakan mild oxidizing agent. Okay, acetone. Acetone adalah ini adalah propanon. Ya. So nak dapatkan dia daripada propanol to propanol. Oxidation jugalah. Tambahkan dengan K2Cr2O7 H+. Oxidation. Dapatlah. Oxidation of alcohol, secondary alcohol akan menghasilkan ketone. Oxidation of secondary alcohol produce. Ya. Ini bentuk-bentuk soalan tau that you have to answer nanti. Ya, kamu kena betul-betul ada knowledge dan baru jawab. Kalau tak ada knowledge tu memang susah. Dia biasanya soalan ni dia rojakkan konsep tu. So, sebab tu saya takut sangat kalau kamu termiss satu part je memang biasanya kamu susah nak jawab dah. Ya. Okay. Compound W, dia punya molekular formula ni, C5H10. Ni CnH2n. Okay. Dia form a yellow precipitate when tested with 2,4-dinitrofenyl hydrazine. Maksudnya W ni adalah carbonyl compound. W ni adalah carbonyl compound. W reduce tolerant reagent but does not form any precipitate with alkaline iodine. Okay, maksudnya sekarang kalau kita tengok di sini, W ni bertindak balas dengan tolerant. Maksudnya W ni adalah sejenis aldehyde. Maksudnya kan kita tahu bahawa carbonyl okay, ada dua jenis, ada ketone, ada aldehyde. Okay. Yang aldehyde sahaja positif terhadap tolerant. Kan? Jadi yang ini ketone negatif tolerant. Dia tak ada tindak balas lah. Maksudnya W ni adalah sejenis aldehyde lah. Ya. Okay. What functional group present in W? Punya functional group adalah carbonyl. Ya. Explain the observation of W. Ya. Explain the observation of W. Okay. So maksudnya sekarang kita kena katakan bahawa W ni adalah sejenis aldehyde. Sebab apa dia aldehyde? Kenapa dia aldehyde? Because aldehyde sebab W has reaction with tolerant. Ataupun dia reduce tolerance reagent lah. Ya. Okay, lepas tu dia not form any precipitate. Okay. Dia sejenis aldehyde but
tapi dia tak ada. W has no methyl carbonyl structure. Sebab kenapa dia tak ada methyl carbonyl structure? Sebab dia tidak ada tindak balas dengan, because kenapa dia tak ada tindak balas, kenapa dia tak positif, kenapa dia apa ni, sebab dia tak ada tindak balas dengan alkaline iodine, because has no reaction with iodoform. Macam mana dia sebut iodoform tu? Ini alkaline iodine ni adalah iodoform reagent, ya. Okey. Lagi apa dia kata kat situ? W adalah sejenis aldehyde. Okey. Okay. Draw all possible structure of W and give their IUPAC name. Jadi W ni sebenarnya dia ada isomer lah, ya. W ni dia ada isomer. Okey. So sebab dia 5 carbon kan, dia boleh dilukiskan macam ni. Dia mesti semua aldehyde. Ini. Lepas tu kita pendekkan rangka karbon ni saja. Tahu? Dia boleh jadi macam ni. Letak karbon kat sini. Ataupun letak karbon dekat sini. Ataupun pendekkan lagi. Dah habis lah. Ini isomer dia. 1, 2, 3, 4 isomer. Okay. Draw all possible structural formula of W and give their IUPAC name. Yang ni nama dia apa? Pentanal. Ini nama dia apa? 2-methyl butanal. Ini apa nama dia? 3-methyl butanal. Ini apa nama dia? 2,2-dimethyl. Dimethyl propanal. Sambung terus lah kat sini, ya. So ada 4 isomer lah, ya. Which of isomer W contain quaternary carbon? Yang mana ada contain quaternary carbon? Yang ini. Isomer yang keempat. Ni isomer yang keempat lah. Ya, isomer keempat ni dia ada quaternary carbon. Write its chemical equation with Tollern reagent and state the observation. So mari kita tengok, ya. Ni kalau kamu tak sempat salin, kamu tengok balik video tau. Nanti saya akan bagi video, ya. Okay. So sekarang yang mana tadi ada quaternary carbon, isomer yang keempat lah. Isomer yang keempat tadi kita ada macam ni. Kan? This is the 4th isomer. Okay. Nak balaskan dengan Tollern. Macam mana nak tulis Tollern? Buka kurungan besar, tulis AG. Buka kurungan kecil, tulis NH3. Tutup kurungan kecil, letak 2. Tutup kurungan besar, letak positif. Okay. Atas arrow letak OH minus. Jadi apa yang berlaku dalam Tollern reagent, tidak balas aldehyde dengan ni jadi O. Gantikan. So kita dapat CH3. Okay, CH3. Okay, CH3. C double bond O minus. Plus dengan AG. Yang ini akan dapat, dia nak observation, you have to write silver mirror. Macam itulah. Ya. So that is the answer untuk soalan yang terakhir, ya. Habislah kita punya perbincangan untuk latihan semalam, ya. Okey, kejap lagi nanti saya nak kejap lagi nanti saya nak kamu